Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi, Imam Ahli Janta Kuasa Surau Al-Ma'mur, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 13 hari bulan 10 23 kita dapat melaksanakan satu program di surau kita ini, iaitulah majlis ilmu. InsyaAllah bagi jemaah yang ada kitab Wa Abshiru, ana akan baca satu bab daripada kitab ini, muka surat 265. Muka surat 265 di bawah tadabbur kepada surah At-Tahrim. Tadabbur surah At-Tahrim ayat 8. Tadabbur surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Para jemaah yang ada Quran tu buka surah At-Tahrim ayat 8. Surah At-Tahrim ayat 8, ataupun buka buku yang kita baca, yang saya pegang nama dia Wa Abshiru. Dalam ayat ini dipanggil ilmu tadabbur. Maknanya kita baca ayat dan kita nak faham apa yang Allah mengarahkan ataupun beri kepada kita dalam ayat-ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu, yang pertama seruan kepada orang yang beriman. Mana orang tak beriman, dia tak masuk dalam tajuk kita ni. Orang tak beriman, dia tidak masuk dalam tajuk ni. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Taubat macam mana? Taubatan nasuha, iaitulah taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebaik-baiknya. Jadi taubat ni ada banyak jenis. Ada orang taubat kerana Allah, ada orang taubat kerana ditangkap oleh polis, dan macam-macam jenis taubat lagi ada. Jadi yang kita naknya taubatan nasuha, taubat disebabkan oleh keinsafan, bukan taubat disebabkan oleh tangkapan. Lain tu. Ada orang ni dia insaf bila nak duduk atas terak polis. Duduk atas terak jabat agama, insaf dah, tak mahu dah cik, taubat dah. Itu dia panggil taubat terak, nama dia lagi tu. Taubat atas terak tak jadi. Yang kita nak taubat nasuha. Lain dia punya jenis taubat pun lain macam dah. Bila kita taubat nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Tuan-tuan tanda tengok dalam Quran tu, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu. Satu, Allah Ta'ala tutup kesalahan kita. Mana Allah maafkan. Allah SWT maafkan dengan mana Tuhan tutup, mana dia maaf. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkanmu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berapa kita dapat? Dua. Jadi ini dua janji Allah Ta'ala, hapus dosa, masuk syurga.
Itulah perjalanan hidup kita yang terakhir. Dia dua ya kita. Daripada dunia kita panggil ke akhirat, ke alam kubur. Tuan-tuan tanda, daripada alam dunia ke alam kubur. Alam kubur nama dia alam barzakh. Apa nama alam kubur? Alam barzakh. Apa nama alam barzakh? Ya. Alam barzakh mana apa? Ya. Alam akhirat belum. Alam barzakh ni alam pemisah. Dia belum akhirat lagi. Dia bukan dunia. Jasad dia ada atas dunia. Kalau kita pergi kat kubur, ada dalam tu. Kalau tak ada daging pun ada tulang. Tapi interaksi kita dengan dia tak boleh dah. Lama awak tak makan nasi, kita korek kubur hantar boleh. Kau masuk bagi bawa nasi dagang pagi esok. Hantar ke mak dalam kubur tak. Itu dia panggil dia ada atas dunia. Kalau korek jumpa dia punya tulang-tulang ke, ada setengah orang yang Allah Taala beri kelebihan daripada dia, mayat dia pun tak hancur. Ramai dia orang ni kalau tak hancur mayat, kapan dia juga tak rosak. Pernah tengok? Orang gali kubur dia jumpa, orang tak gali kubur jangan tunjuk dia kat mana. Bahaya. Zaman kita sekarang ni kalau orang tahu mayat tak hancur, habis duit siling bertabur satu. Dia pergi cari nombor ekor lah, macam-macam. Orang nak suruh, patutnya pergi siasat tak? Apa amalan orang ni? Allah beri kebaikan kepada dia tak? Dia kuat solat, dia jaga solat, jaga ibadat, jaga akhlak. Dia ada mayat ni tak hancur ni. Ada orang hebat ni, wali, kita pergi campur duit, minta nombor ekor, kita kata apa benda. Itu dia panggil alam barzakh. Maknanya dia bukan dunia dah. Dia belum lagi akhirat. Tapi interaksi kita dengan dia, interaksi secara akhirat, hanya yang kita boleh hantar kepada dia bukan lagi makan minum. Yang kita boleh hantar iaitulah pahala, istighfar, doa, mereka terima. Kita pun kalau kita betul-betul sayang kepada ibu bapa kita yang sudah meninggal, sayang kepada sahabat-sahabat kita, guru kita, kawan-kawan kita, keluarga kita yang sudah mati, kirimkan doa setiap hari. Nak hantar apa lagi? Tak, kirim pahala je boleh. Kita buat makanan sedekah. Kita yang pentingnya yang tak perlu guna duit, tenaga pun tak berat, doa. Rabbighfirli, coba kata, Rabbighfirli wali walidayya. Kata lagi. Rabbighfirli. Ingat dah doa tu tak? Ya Allah, ampunkan dosa aku, dua ibu bapa aku. Tapi berapa kali sehari kita kata? Tanya hak tu rasa penat. Ustaz ni banyak tanya lah, dia kata. Cakap je lah atas sudut tanya banyak. Pecah rahsia nanti kita. Kita berfikir, daripada pagi tadi sampai sekarang ni baru cakap. Ni baru doa. Sebab tak ada dalam kepala kita menyayangi ibu bapa. Boleh kirim pada mereka istighfar dan doa-doa yang memang sampai sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalan sendiri kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Apa nak sedekah jariah? Sedekah yang pahala tak putus. Itu dia panggil wakaf. Ada orang nak masjid, kita bagi, ya Allah, RM100 ayah, RM100 ibu, RM100 kita. Jangan lupa kita pun. Ni kita ni kadang-kadang asyik duk bagi pahala ke orang, ya kita sendiri tak ambil pahala. Penat. Di akhirat esok apa yang ada pada kita. Ya. Jadi kita itu dia panggil confirm pahala. Maka Allah SWT beri pada kita akhir perjalanan di akhirat esok 2 tempat saja. Tu surah yang ada kat depan tu. Surah pagi Jumaat tu. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada kita bersyukur, maknanya kita beriman, beramal soleh, Allah nak beri pada kita ke syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dari kalangan sebagai penghuni syurga, penghuni jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, na'udzubillah, neraka. Itu perjalanan terakhir. Itu tak bagi orang yang kafir. Bagi orang mukmin, masuk neraka belum akhir lagi. Sebab setelah dibakar, na'udzubillah,
setelah diazab dengan dosa-dosa dia ada, maka mereka masih berpeluang untuk balik keluar daripada neraka ke syurga. Tapi kita sebagai orang beriman yang kita tahu neraka ni bukan satu benda yang main-main, tak sedut bergurau lah. Yang duk bergurau kata masuk neraka sehari dua ni siapa dia? Yahudi. Yahudi dia dakwa dia ni orang baik, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayah ni kata lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda. Ala, kita masuk neraka berapa hari je, lepas tu kita keluar, geng Muhammad pula masuk. Punya haru dia punya pemikiran Yahudi, itu bahaya. Baik. Dalam ayat ini Allah Taala sebut kepada kita, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada hari kiamat esok, tengok terjemahan dia. Pada hari kiamat esok Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang ikut Nabi SAW, mereka mulia di akhirat. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waktu nak mati lagi, sudah malaikat datang bagi maklum pada kita bahawa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak takut dan tidak duka cita. Yang ni yang kita nak, kita orang beriman, itulah yang kita mengharapkan. Bila kita nak mati dengan husnul khatimah, malaikat mari bisik dengan kita, tunjuk di mana tempat kita akan pergi selepas mati. Orang mukmin mati senyum. Sebab apa dia senyum? Dia nampak tempat dia nak pergi. Tapi benda tu rahsia. Ada orang tak tahu, tak ada senyum, tak ada apa senyap ya. Kita tak ada kata, oh dia ni tak senyum ni. Itu semua tu rahsia Allah Ta'ala sembunyikan kepada kita. Jadi kita tak boleh nak paksa. Kita hari ni kadang-kadang memaksa Allah Ta'ala, suruh dedahkan rahsia orang buat tak baik pada kita. Ini mazhab yang digunakan oleh drama Tanah Kubur. Pernah tengok drama Tanah Kubur? Kalau orang tak baik mati, apa jadi? Bolak, busuk, ular tunggu dalam lahat. Itu dia panggil mazhab drama Tanah Kubur. Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan dosa kita, rahsiakan keburukan kita, sehingga Nabi SAW bersabda, laula alla tadafanu. Nabi kata, kalau aku tak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan jenazah, la da'autullah an yusmi'akum azabal qabri, aku doa supaya Allah Ta'ala perdengarkan pada kamu azab kubur. Tapi kalau kita dengar azab kubur, boleh kebumi ke jenazah? Tak boleh kebumi. Usul je sampai kubur, mayat dah bertepik. Oi, kita pun campak situ. Jahat dia ni, tak ada pasal, biarlah tak. Makan dia anjing ke apa, tak ada. Ni kita usul orang baik, orang soleh, senyap. Orang ni di confirm dalam kampung kita ni tak solat, habis besi-besi penduduk parit longkang nyangkak dia, pergi jual besi buruk. Kalau dia mati macam mana? Tak bau juga mayat dia. Itu dia panggil rahsia Allah Ta'ala. Kita jangan minta Allah dedahkan rahsia. Sebab itulah dia kata Allah Ta'ala tak akan hina siapa dia? Nabi SAW, walladzina amanu ma'hu, dan orang yang beriman bersama dengan Nabi. Kalau kita tak nak kita jadi orang hina di akhirat, inilah dia. Di antara ini baru terjemah ayat ni, jadi sarah dah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang beriman bila dia keluar di akhirat esok, Allah Ta'ala beri cahaya kepada dia. Kita sendiri, body kita bercahaya, muka dia cahaya, kaki tangan dia bercahaya. Nak ambil mana bateri? Nak ambil mana? Kalau kita sini dah nak cahaya, tos light ni ada ubat lampu. Sekarang ni orang tak pakai ubat lampu dah, orang pakai cas elektrik ni, bateri apa ni, cas macam handphone, power bank, apa lagi nak guna. Tapi kita di akhirat esok, macam mana kita nak cahayakan kita? Bagaimana? Ya? Apa dia? Amalan. Maka Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam secara spesifiknya, bila orang tanya macam mana Nabi kenal kita di akhirat esok, kita kan tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi di akhirat esok macam mana Rasulullah sallallahu boleh kenal kita? Kita kenal Nabi sebab kita dah belajar dah kita dalam kitab Syama'ilun Nabi, kita rupa paras akhlak Nabi, nama dia Syama'il. Kalau tuan-tuan belum beli kitab ni, pergi cari kitab. Ada sebuah kitab yang saya terjemah tu, nama dia Tahzibus Sirah, kecil. Dalam tu ada beberapa gambaran rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fizikal dia dan akhlak dia. Jadi kita kenal Nabi. Rasulullah macam nak kenal kita. Kita ramai ni daripada zaman Nabi sampai ke akhir kiamat, berapa bilion, berapa ramai bilangan manusia bangkit satu tempat di akhirat esok, maka Allah SWT cahayakan muka kita, kaki tangan kita, min wudu, kesan daripada wudu yang kita ambil. Pasal itulah kata di sahabat, bila dia baca hadis cahaya di akhirat esok, sahabat kata, man istata'an yutila ghuratahu, siapa dia boleh panjangkan cahaya dia, panjangkan. Mana kita jangan duduk, orang panggil kalau nak basuh muka kat, basuh setakat betul-betul atas garisan muka ya, pelebih sikit tak apa. Itu dia panggil nuruh biasa. Jadi muka dia bercahaya, depan dia ada cahaya, di kanan dia ada cahaya. Orang-orang beriman bila dapat cahaya, dia berdoa di akhirat. Yaqulun, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah sempurnakan cahaya ini, jangan padam ya Allah, sampai ke syurga kita nak bawa cahaya. Bagaimana dengan keadaan di akhirat? Kenapa kita perlu pada cahaya? Bukankah di akhirat esok ada matahari, ada bulan? Kau tak ada dah. Nah, jadi hari kiamat esok hancur matahari dengan bulan ni. Dah pecah dah dia, kecuali beberapa ketika matahari bila bangkit kita di akhirat esok dalam kubur, matahari dekat dengan kepala, panas, tapi ada waktu gelap. Ketika nak melintasi sirat, neraka di bawah, di atas dia titian sirat, jambatan ni besar ke kecil? Jambatan tu besar ke kecil? Kita belajar dalam fardu ain. Ulama fardu ain kata titian sirat itu lebih tajam dari pedang, halus dari rambut. Macam mana kita nak melintas? Kalau besar ni pun tak boleh nak lintas dah kita, jatuh. Kecuali orang main apa tu, boleh tukar-tukar orang pusing-pusing, serkas ke apa benda, ada pertunjukan tu, orang tu boleh aku. Bukan di akhirat tu, sekarang. Jadi kita di akhirat esok, macam mana kita nak melintas sirat yang kecil? Maka Nabi SAW bagi tahu, melintasi sirat bukan dengan berjalan semata-mata, kita melintasi dengan iman kita. Ada orang hidup sini, sudah sampai di sana. Ada orang macam angin yang kencang. Ada orang macam kuda yang pantas, macam orang berlari maraton. Ada yang merangkak, na'udzubillah, ada yang jatuh. Maka kita perlu pada cahaya. Jadi orang beriman akan berdoa pada Allah SWT, atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami, jangan padam. Takut kita macam nak lintasi jalan yang gelap ini. Waghfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat seruan Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim supaya kita bertaubat. Jadi dalam ayat ini Allah SWT sebut kepada kita kategori taubat. Tadi anda dah sebut kategori taubat. Berapa kategori taubat ada? Taubat nasuha. Lagi? Ingat dia, taubat terak nama dia tak? Sebab dia naik atas terak polis, terak pejabat agama, taubat, tak mahu cik, tolong lepaskan saya. Ramai lagi tu. Taubat di mahkamah boleh juga tak? Allah. Orang yang nakal-nakal ni, kalau kena tangkap nak pergi dakwa di mahkamah, pakai kopiah dia. Siapa dia suruh pakai kopiah? Mana ada syarat pergi mahkamah pakai kopiah? Biasa ke tidak? Pakai kopiah? Jadi kita kata tak payah pakai kopiah lah. Waktu atas dunia, di luar dulu kau tak solat, kopiah tak pakai pun, tapi nak pergi mahkamah pakai kopiah pula. Boleh jadi dia takut hakim tu lembut hati tengok lebay datang dah.
Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Baik, bila kita kata taubatan nasuha, apa makna taubat nasuha? Taubat yang murni. Allah Ta'ala seru dalam ayat ini supaya kita taubatan nasuha. Apa maksud dia? Nasuha ambil daripada kalimah nasaha dengan makna nasihat. Maksud nasuha iaitulah orang yang menerima nasihat, dia taubat dengan insaf, dengan kesedaran sendiri. Dalam hadis Nabi kata an-nadamu taubah. Menyesal tu permulaan langkah taubat. Kita nak taubat ni, kita mula dengan langkah yang pertama, dia apa? Menyesal. Astaghfirullah, atub ya Allah, aku ni buat satu benda yang tak baik, dosa ni. Dia mula menyesal. Tapi kalau orang yang sombong, takabur, payah. Kalau kita tegur dia, Bila pergi tegur, Imam pergi tegur, contohnya tak, awak ni buat gini-gini, orang yang insaf, terima kasihlah Ustaz Haji, tolong saya, bantu saya. Tapi kalau orang takabur, dia kata apa? Siapa awak? Awak baik sangat. Dia bagi ayat tu kita turun tangga. Kata orang tu tak bertangga. Mana taubat nasuha? Mana taubat yang betul-betul insaf, yang ikhlas. Dia menerima nasihat yang diberi oleh orang, ataupun nasihat yang lahir daripada dhamir, daripada hati dia sendiri. Itu dia panggil taubatan nasuha. Jadi ada juga orang gurau, dia kata ada jenis taubat ni betul-betul taubat nasuha, insaf, tak mahu dah buat. Tapi ada juga dia panggil satu jenis taubat lagi, dia panggil taubat ulu golok. Golok kena golok yang kita duk potong kayu tu, nama golok kan? Kau sini panggil apa? Parang tak boleh lah, kena golok kena. Nak golok baru dia jadi. Dia panggil taubat ulu golok, lepas taubat buat pula. Itu dia panggil taubat ulu golok. Kalau taubat ulu parang tak jadi. Taubat ulu golok, mana lepas taubat buat pula. Itu dia panggil orang yang tak benar-benar nasuha. Maka di sini nak jadi taubat nasuha itu mesti ada beberapa syarat. Tulis syarat yang pertama, dia kena berhenti automatik dosa yang sedang dia buat, serta-merta. Dia kata saya nak taubat ni, atau berhentilah maksiat ni, nanti dulu kita masih lagi mencari masa yang sesuai. Setengah orang ni dia kata belum sampai seru. Orang sini panggil juga, ada juga cakap, awak ni kenapa tak solat? Maaf bang, belum sampai seru. Kenapa tak pergi haji? Tak sampai seru kau, tak ada kota. Lain. Kalau tak ada kota, dia dah daftar. Tak sampai seru ni langsung tak ada daftar. Dah daftar dah haji. Kau pergi haji dah. Boleh tahun berapa? Jangka boleh tahun berapa? Tahun 75, 2075. Agaknya hidup ke mati? Allah Ta'ala maha mengetahui tak? Bab hidup mati ni bukan kuasa kita. Kuasa kitanya berusaha untuk mati dengan cara baik. Ada setengah orang dia kata, Ustaz, apa kita pergi daftar sekarang? Boleh tahun 2075, boleh tahun 60 contohnya. Dengan umur kita sekarang ni, jangkaan dengan umur kita sekarang ni memang tak sempat dah. Kena pergi daftar juga. Nanti bila mati, malaikat akan siasat. Solat ada, puasa ada, zakat ada, harta banyak, haji tak pergi. Agak-agak boleh jawab atau tak boleh jawab? Kenapa tak pergi haji ni? Harap duit banyak ni. England sudah pergi, Kashmir sudah pergi, Gunung Everest dah pergi, Gunung Torsena pergi, Bukit Safa yang belum naik lagi. Tahu Bukit Safa, tempat sa'i tu, mana tak pergi haji lagi. Macam mana nak jawab? Kertas tabung haji lah tadi ada. Ni sudah daftar tabung haji bagi 75. Kita mati contohnya belum ada tu. Jadi bukan salah saya, salah
kota tak dapat. Ada harapan tak nak jawab? Mudah-mudahan. Saya sambil bergurau tu, tapi mengharapkan itu satu jawapan. Sebab bila kita daftar nak pergi haji, bermakna ada komitmen, ada semangat kita nak pergi mana? Nak pergi haji. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kemampuan, pergi daftar, jangan tak daftar. Dia kata saya daftar dah. Dulu kan orang mari ke van tabung haji, mari sekolah, ingat tak? Kita daftar RM2 dapat buku kuning. Itu daftar nombor ahli. Daftar naik haji lain. Ini kita kempen bagi pihak tabung haji. Kempen. Tapi tabung haji tak lantik pun, cuma saya nak tuan-tuan dan puan-puan bersedia sekiranya kita mati ada tempat. Jadi kita nak, maknanya jangan tunggu sesuai. Kita rasa kita bersalah, astaghfirullahalazim. Balik rumah, mandi, ambil wudu, solat sunat taubat, menyesali, itu barulah kita panggil jangan ditangguh. Yang kedua, berazam untuk tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa itu. Aku tak akan buat lah. Ini secara sukarela ni, bukan secara paksa di atas van jabat agama. Jabat agama lain dah. Oh tak saya dah, tak mau dah. Tak mau apa tak mau? Yang tak mau secara automatik, dia sendiri yang insaf, dia sendiri yang sedar bahawa dia bersalah. Dia berazam tak akan ulang lagi. Sebab itulah bila kita nak azam jangan tak ulang balik ni, kita kena hilangkan bekas-bekas yang ada. Hilangkan bekas yang ada. Macam zaman sahabat tu, sahabat Nabi di Madinah, bila turun ayat pengharaman arak, sahabat-sahabat ambil bekas tempayan arak dipecahkan. Oh kata, membazir lah, basuh je. Basuh boleh guna balik. Mereka kata apa? Tak boleh. Tengok bekas, ingat ke isi. Jadi pecahkan tempayan. Jadi kita pun kalau ada lagi bekas-bekas kat rumah tu, setelah kita taubat daripada isap rokok contoh ni, jangan marah pula. Ustaz ni sensitif. Mari sebut bab rokok lah. Bekas rokok tu buang juga, takut dia bang situ. Allahu Akbar. Ada seorang orang besar lah pangkat, dia pergi Mekah nak taubat dah, tapi dia bawa paip. Isap paip ceruk. Lepas haji, dia berjanji dengan isteri nak taubat. Isteri dia pun ambil dia punya paip tadi, mari suruh dengan saya. Dia kata ustaz simpan. Kalau dia mari minta tu maknanya dia tak taubat betul. Sedap juga ayat dia ni. Allahu Akbar. Dia kata pergi ambil dengan ustaz tu. Nak buat apa? Taubat dah kan? Nak balik buat koleksi. Koleksi. Bincang-bincang koleksi. Saya kata betul ke Pak Haji ni nak buat koleksi? Kau nak cari isi tembakau dalam tu. Jadi bini dia kata ustaz tak usah bagilah, simpan je dulu sampai berapa setahun dua, kalau betul-betul dia taubat, kita koleksikan dia, kita gantung kat dinding tu dah, bergayu situ berapa dia punya paip. Terus ada gantung lah benda-benda yang tidak memberi faedah. Gantung tasbih tak apa. Setiap kali kita pergi Mekah kita beli tasbih. Sekali ni tasbih Cina, pergi pula tasbih Rusia, pergi pula tasbih Koka. Tak apa bergayu, sebab tengok tasbih ingat nak tasbih. Tengok hak bekas lain ni tak boleh. Jadi bekas dia pun hapuskan, supaya tidak ada lagi perasaan nak ulang balik cerita yang sama. Tuan-tuan ingat ke tidak orang yang bunuh 100 orang? Ingat cerita? Setelah dia nak taubat, tuan guru dia cakap apa? Awak boleh taubat dengan syarat engkau kena pindah daripada kampung ni, hijrah, pergilah cari pondok mana-mana duduk sana. Sebab apa? Sebab di kampung ni banyak kawan-kawan, dia panggil kawasan black area, kawasan hitam ni, kawasan orang nakal-nakal, orang jahat-jahat. Hari ni mu taubat, esok jumpa kawan jahat balik. Itu dia panggil kriteria cara nak taubat, berazam minta tidak kembali dan menjauhi kawan-kawan yang akan jebakkan kita ke dalam lembah yang hina itu. Baik. Yang ketiga, sepanjang masa kita kena menyesal. Setiap kali kita ingat ke dosa kita, sesal.
tak mau istighfar, menangis. Bila kata tengok, kenapa Pak Haji tu menangis? Ingat ke anak dia ke? Dah, ingat ke dosa dia. Berapa kali kita menangis kerana dosa kita? Banyak kali. Alhamdulillah. Tuan-tuan kena ingat, titisan air mata menyesal kerana takut pada Allah Ta'ala. Ada dalam hadis Nabi kata apa? Ainan, dua biji mata tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis menyesali dosa-dosa dia dan dia takut pada Allah Ta'ala. Satu, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata mujahidin, tentera-tentera Islam yang berkawal di sempadan, takut diceroboh oleh musuh. Ini dua biji mata. Kita jadi tentera tak dah. Kalau ada pun pencet-pencet dah tak? Ada tentera sini? Ada. Pernah jadi askar. Tak ada lah ni pencet dah. Yang ada lagi depan kita, apa dia? Kita menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang keempat, tanda yang keempat, sekiranya dosa itu melibatkan orang, terlibat dengan hak orang, maka kita kena pergi minta maaf atau hantar balik. Ustaz nak hantar balik macam mana? Dosa zaman muda dulu. Anda ingat zaman saya remaja dulu, ramai di kalangan kita ni pergi kerja di Singapura. Ada kau zaman dulu? Ada. Kau ke sini tak pergi? Orang kampung-kampung je pergi. Baik, orang kampung mari KL. Mari kerja kilang ke kerja apa sini. Waktu duduk dia panggil rumah kongsi, di kuartus tu tak? Macam-macam lah. Maggi kawan tu baru makan. Apa yang roti kawan tu bang tak minta izin. Jadi kita nak hantar balik tak tahu berapa. Sebelum kita mati, telefon cari kawan-kawan kita tu, minta halal, minta izin. Aku halalkan yang aku makan kau punya, kau halal kau punya. Jadi kita sama-sama halal. Bagi kita boleh ambil juga, kita ambil hak dia tak? Maka kita mengatakan itu dia panggil kalau ada hak orang hantar balik. Syarat dia. Baiklah. Selesai dah kita taubah, nasuha. Isu yang ketiga, tengok dalam ayat ini Tuhan kata apa? Asa rabbukum. Tengok, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan kamu. Asa, kenapa dia kata asa? Sedangkan ulama tafsir, ulama bahasa kata ini ilmu tadabbur Quran. Kalau kata asa, mudah-mudahan daripada Allah, itu maknanya tahqiq, benda tu akan berlaku. Asa rabbukum, maknanya Allah Ta'ala akan beri kepada kamu, menghapuskan dosa kamu dengan sebab taubat. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum. Pasti, kalau kita nak terjemah asa boleh dengan pasti, tapi di sini dengan nama mudah-mudahan. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan? Maka di sini para ulama membahas. Ulama bahasa dia kata, apabila taubat mereka telah memenuhi syarat, iaitu meninggalkan segala dosa dan maksiat yang pernah dilakukannya dan menyesali perbuatannya serta berazam untuk tidak mengulanginya lagi, maka dengan demikian mudah-mudahan Allah Ta'ala akan hapuskan semua dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan itu. Jadi Allah Ta'ala akan hapuskan dosa. Jadi itu ayat Allah Ta'ala sebut. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lamu anna allaha huwa yaqbalu taubatan ubadi. Mu tahu ke tidak? Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Ta'ala terima taubat daripada hamba dia? Jadi semua ayat-ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala terima taubat. Tapi kenapa dia guna perkataan asa? Ini yang kita nak ilmu, dia panggil ilmu tadabbur, ilmu kaji Quran. Maka dijawab di sini. Sedangkan dalam ayat yang banyak Allah Ta'ala tawab, penerima taubat, ghafur, mengampun, memaafkan. Maka kalimah asa di sini isyarat, tanda itu. Yang pertama, isyarat bahawasanya mengampuni dosa seorang hamba merupakan kurniaan daripada Allah. Merupakan kurniaan daripada Allah semata-mata. Tuhan nak ampun, dia ampun.
Mana-mana orang taubat Tuhan nak ampun, ampun. Mana-mana orang taubat Tuhan tak nak ampun, tak cukup syarat, tidak diampunkan. Tapi kita kena yakinlah bahawa Allah SWT akan menerima taubat kalau hamba itu benar-benar taubat. Kalau benar-benar taubat, kalau taubat tidak nasuhah, maka tidak dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Isyarat bahawasanya mengampuni dosa itu adalah merupakan belah kasihan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi kalau Tuhan nak, dia ampunkan. Yang kedua, sebagai isyarat kepada para hamba agar tidak merasa ujub dan bangga diri. Tak apa, kita buat je dosa, nanti kita taubatlah. Sedap juga ayat dia tak? Berapa ramai orang cakap macam tu. Ni ada seorang pemuda ni, dia tak solat. Mak dia nasihat tak dengar, ayah dia pun dia tak dengar. Maka mak ayah dia minta tolong imam masjid, pendakwah ni pergi nasihat supaya anak dia bertaubat. Dia pergi. Saudara, kita ni hidup tak lama atas dunia ni, akan mati. Nasihat panjang. Oh, dia kata, ustaz, pak imam datang jumpa saya kerana nak nasihat ni, nak suruh saya solat. Sabar. Saya sekarang ni baru umur 40. Ayah saya mati umur 80. Ayah dia mati 80 tahun. Ayah dia umur 80 juga, tak mati-mati lagi. Jadi saya ada masa 40 tahun lagi nak mati. Sedap dia punya ayat. Tak juga dia amat. Jadi berilah saya enjoy 20 tahun. Cukup 60, imam tak payah mari cari, saya pergi masjid. Sombong dia punya jawab. Jadi bila dia dah angkuh, sombong, kerah kepala, tak mau dengan nasihat, jadi imam ahli jawatkuasa masjid, pendakwah ni balik. Sabar. Kita berdoalah kepada Allah SWT, semoga pemuda ini insaf. Akhirnya sebelum umur 60, alhamdulillah, selesai masalah. Nasihat, majlis nasihat selesai. Besok petang, dia minta berapa tahun tadi? 20 tahun. Petang besok, bising satu kampung, pemuda yang diberi nasihat semalam nak 20 tahun lagi hidup, Allah beri 20 jam saja. Sekarang mayat dia sudah berada di hospital, mati aksiden. Menangis ahli jawatkuasa masjid. Semalam kita nasihat, dia sombong, minta nak 20 tahun lagi nak enjoy. Allah Ta'ala beri dia 20 jam. Sekarang ni dia sudah jadi arwah. Apa nak jadi dia depan Tuhan? Allahu Akbar. Inilah kita. Sebab itulah bila Tuhan kata asa rabbukum, boleh jadi Allah ampunkan kepada kamu. Sebab ada orang main-main dengan dosa. Dia tak takut pada Allah Ta'ala. Dia duduk main, lambat lagi. Belum sampai seru. Kita mengatakan, awak ni jangan cakap sampai seru tu bila, kita pun tak tahu sampai seru bila. Allah Ta'ala nak panggil, nak ambil nyawa sekejap je. Jadi jangan ditangguh-tangguhkan. Allahu Akbar. Jadi itulah, maka ayat ini Allah Ta'ala guna perkataan asa, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan, supaya kita jangan overconfident. Bila aku taubat, Tuhan terima. Tapi bila kita nak taubat, kita kena letak keyakinan kita, husnul zan, Allah terima. Ni ramai orang pergi haji, dia tak yakin Allah Ta'ala kabul tak kabul haji dia. Dapat haji mabrur ke tidak? Ana ni dah bawa haji, bimbing jemaah haji lah. Dia diminta oleh syarikat travel. Saya tak ada travel, diminta oleh syarikat bantu jemaah haji. Gila kita, bawa tahu dah. Ada satu tahun tu jemaah mari, lepas solat, lepas haji, dia mari jumpa dekat kaunter kita. Ustaz, saya ni 3 hari dah duk fikir soalan ni. Kalau tak tanya juga ustaz hari ni, memang tak boleh tidur dia. Dia kata silakanlah. Kalau saya boleh jawab, alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, kita rujuk kepada pakar rujuk haji yang dibawa oleh tabung haji tu, besar-besar lagi. Kata soalan apa? Soalan sayanya, Allah kabul ke haji saya ni?
Mana soalan? Allah kabul ke haji saya? Haji mabrur ke saya? Kata penaklah dia ni. Kita pun nak jawab serius, takut dia stres. Sambil-sambil gurau cakap, kata maaf lah Tuan Haji, minta maaf. Waktu kita nak pergi haji baru ni, nak pergi Arafah baru ni, kita letak tak husnuzan, sangka baik kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahawa Allah terima ibadat kita. Letak dah tak? Dia kata letak dah. Lepas tu kenapa was-was pula ni? Tantanglah, dia kata lepas haji duduk fikir, jadi khayal, was-was, Tuhan terima ke? Itu dia panggil bahayanya was-was. Tuhan terima ke tidak, haji dia ni macam-macam dia punya fikir. Saya kata maaf lah, soalan Tuan Haji ni saya tak boleh jawab lagi. Belum dapat jawapan. Kata belum. Sebab apa tak boleh jawab? Sebab saya belum terima lagi email daripada malaikat senarai jemaah haji yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala tahun ni. Dia pun sengih suka. Tak apalah Ustaz, saya balik bilik Akan balik Siapa dia boleh? Mana orang boleh tahu kabul tak kabul? Cuma Imam Nawawi dan imam-imam lain, dia kata tanda-tanda kabul ada. Tanda-tanda kabul boleh dikesan. Confirm kabul tak ada. Tu Ustaz duk bagi sijil lepas biasa kan lepas haji travel ke apa, dia bagi sijil. Itu sijil penyertaan. Kita nak balik lekat kat dinding, aku pergi haji pada tahun 2023 contohnya, 2322 1445. Itu tanda pergi, bukan tanda kabul. Kabul Allah Ta'ala Maha Kaya. Jadi maka kita hari ni jangan confirm. Sebab itulah bila ada orang mati, tak boleh kita confirm, oh dia ni ahli syurga ni, saya bersumpah dengan nama Allah, orang yang mati ni ahli syurga. Mana awak tahu? Sebab dia mati dalam masjid. Kita kata tanda-tanda husnul khatimah. Naam, ini tanda husnul khatimah, tanda orang mati baik. Kalau kata confirm, kita tak tahu siapa dia. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Kerana itu kita kena beradab dengan Allah. Bila ada orang mati dalam keadaan baik, kita kena doakan, mudah-mudahan dia mati dengan husnul khatimah. Waqtim lana, dan rezekikan kami juga mati dengan husnul al-khatimah. Itu tak apa. Confirm tak boleh. Kalau orang dia benci, mati dah dia tu, alhamdulillah. Confirm ila jahannam wa bi'sal masir. Ahli neraka dah dia tu. Mana boleh nak neraka orang tak boleh, mensyurgakan orang pun tak boleh. Kita tidak ada autoriti, kita tidak tahu benda gaib. Maka kita kena beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini kata di para ulama, oleh itu lakukanlah taubat dengan bersungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syaratnya. Jangan kita tunggu lampu hijau daripada Allah bahawa tanda taubat sudah diterima baru kita nak istiqamah. Kita kata tak. Setelah kita yakin, setelah kita diberi kesedaran oleh Allah Azza wa Jalla untuk istiqamah, untuk bertaubat, istiqamahlah di atas jalan yang benar. Itu yang pertama, Allah hapuskan dosa kita. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Allah SWT akan masukkan kita ke dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kata, ya Allah, masukkan kami, keluarga kami ke dalam syurga. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka dosa-dosanya akan diampuni dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Luahnya rahmat Allah Ta'ala bagi hambanya. Dalam kalangan kita, apabila seorang anak itu, ini analogi. Baiklah, kita ambil satu lagi tajuk, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada hari Allah SWT tidak hinakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Maknanya kalau orang ni sudah cukup SOP dia taubat nasuha, kemudian dia dimasukkan ke dalam syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah SWT yang Maha Kaya, yang Maha Bijaksana akan masukkan orang ini ke dalam syurga. Dan kita kata syurga itu anugerah daripada Allah. Kalau kita nak kata syurga itu bayaran daripada Allah kepada kita, apa besar mana yang kita buat? Dalam hadis Nabi tu, kertas yang tuan-tuan dapat, kertas kuning tu, dalam tu kelebihan zikir 4 kalimah.
Zikir ni saya akan ijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, ada di alam maya. Kita ijazahkan zikir ni. Kata belakang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata lagi. Sekali lagi. Ingat belaka doa ni. Ingat belaka dah. Yang tak ingatnya apa? Tak ingat apa? Nak berzikir tak ingat. Betul ke? Kau tak betul? Dia kata tak betul. Saya zikir 5 kali dah, 500 dah hari ni. Itu Pak Haji dia, orang lain. Berapa kali hari ni? Baru 3 kali saat ni. Sebab apa kita tengok dalam kertas tu, zikir 4 kalimah ni ada 12 kelebihan. Kita yang buat tak kena, buat tak cakna kata orang, buat tak ambil berat, sebab kita duk ingat kecil dia pahala. Tuan-tuan jangan baca kertas tu. Saya tak nak baca sebab kertas tu bahasa Malaysia yang cukup mudah. Baca, motivasi diri sendiri. Kita kena kata, aku kena buat jadual zikir ni seperti jadual makan dan minum. Kita lupa ke makan pagi dalam minggu ni? Berapa kali lupa makan pagi? Sarapan pagi, berapa kali lupa? Makan tengah hari? Lagi tak lupa. Kita kena letak jadual supaya tidak lupa juga zikir pagi, zikir petang, zikir malam. Kata di para ulama, zikir dengan hati, tulis kata-kata hikmah, zikir dengan hati seperti ikan dengan air. Ikan boleh hidup tanpa air? Mati tak ada. Hati kita mati tanpa zikir. Jadi kita zikir banyak-banyak. Terus ada pelik-pelik lah zikir pun. Ambil zikir yang mudah-mudah tu ya. Mungkin cari zikir yang pelik-pelik, akhir kali tak berzikir. Sebab payah sangat dah dia punya. Dah ingat dah tak baca. Yang tak ingat pula nak cari. Jadi akhir sekali tak baca belakang. Ini bahaya. Maka Allah SWT beri kepada kita syurga dengan sebab rahmat, limpah kurnia, bukan semata-mata kerana amalan kita. Ingat baik, Allah Ta'ala bagi rahmat, dia masuk syurga. Kalau kata kita nak bayar dengan amalan, tak padan. Syurga yang terlalu cantik, terlalu comel. Atas dunia ni, Allah, rumah kita pun beza-beza dah. Ada rumah macam kita ni, ada rumah banglo, ada rumah mahligai, rumah apa lagi, rumah tengah pulau, macam-macam ada. Tak saya duduk atas apa ni, tak mau duduk atas darat dah, duduk atas kapal besar. Cruise, dia panggil cruise ke apa dah. Ni sehari dua ni nak duduk di planet pula dah. Macam-macam manusia. Bumi tak habis duduk, dia duduk atas planet. Lepas tu payah nak cari orang, cari makan. Bukan tempat hidup situ, tempat orang lain duduk. Jadi jangan susah. Maka berapa kita dapat bila orang taubat nasuha? Yang pertama, kita akan dapat penghapusan dosa. Yang kedua, Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, Allah janji yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari Allah Ta'ala tidak hinakan orang Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita dah iman, mantap, kita sudah taubat kepada Allah SWT, betul-betul nak taubat nasuha, maka ketika itu Allah SWT akan tidak hina kita. Di antara doa yang menarik, masyarakat kita ni dia suka terima doa, betul tak? Semua jumpa ustaz nak doa lah. Tapi bila kita ajar doa, jumpa pula baca ke tak tu? Aduh, terlupa pula dah. Ni yang menak kita, doa nak ijazah lalu. Tapi waktu nak baca tak ada. Wala tukhdini. Sekejap saya cari nombor ayat supaya tuan-tuan boleh ingat. Tulis. Ayat surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 87. Ayat 87. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa tu banyak tu.
Doa 84, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku lidah yang benar selama-lamanya. Tak boleh lagi. Waj'alni min warasati jannatin na'im, jadikan aku ni pewaris syurga an-na'im, maknanya ala syurga. Yang ke-86 ni rasa tak sesuai kita nak buat doa. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, maafkanlah kepada ayah aku kerana dia sesat. Kalau ayah kita hidup lagi, kena sepak kita. Kau tuduh aku sesat. Jangan. Ibrahim, ayah dia tidak Islam. Ayah dia nama Azar, tidak Islam. Berlawan dengan Ibrahim sampai Ibrahim keluar daripada Babylon. Ibrahim duduk di Iraq, nama dia Babylon. Negara kerajaan Babylon tu tadi. Sebab ayah dia sendiri token berhala. Bukan ejen, broker, bos. Jadi pasal tu dan Nabi Ibrahim doa, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Jadi kita kalau kita nak baca kena skip situ. Waghfir li abi, berita sekat tu ya. Jangan tuduh ayah kita sesat. Nanya kita kata ayah sendiri sesat. Benar. Yang kita naknya ayat kitanya, tuan-tuan tanda ayat 87. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Kata belakang, wala tukhzini yawma yub'atsun. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Surah Asy-Syu'ara ayat 84. Ingat ada tak? Tanda dah. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari dibangkitkan di akhirat esok. Kita biar bangkit di akhirat, kita minta Allah tak hina kita. Tidak hina kita. Nak dengar cerita ke Isa masuk lama dah? Cerita. Cerita. Dia kata panjang ustaz ni. Pernah dengar cerita, dengar. Bila mari di akhirat esok, ayah Ibrahim yang jual berhala tadi hina sebab dia mati tidak beriman. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, aku lama berdoa atas dunia dulu, wala tukhzini yawma yub'atsun, ya Allah jangan bangkit kami, jangan malukan aku di akhirat. Sekarang ni aku malu besar, ayah aku sendiri tengok berdebu daba kotor. Dalam hadis Nabi kita salah bagi tahu, Allah Ta'ala tukar rupa ayah dia tadi supaya orang tak kenal, kemudian dicampakkan dalam neraka oleh yang sebenar. Jadi kalau orang tengok pun tak tahu siapa, tak tahu ayah siapa ni, ayah Ibrahim kait. Maka kita nak doa ni, jadi kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala tidak hina kita di akhirat. Kalau kita pernah terjebak dengan kehinaan di atas dunia dengan dosa-dosa kita, zaman muda dulu, zaman lara dulu, jangan kata zaman jahiliah, zaman hero dulu, kita dah taubat, Allah Ta'ala delete semua dosa-dosa kita, insya-Allah kita bangkit di akhirat esok tidak didedahkan segala rahsia, tidak dimalukan kita di hadapan orang. Setakat tu dulu kuliah tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat daripadanya. Kalau nak baca penuh, cari dalam buku kita ni, nama dia Wa Abshiru. Banyak lagi nasihat-nasihat lain, motivasi-motivasi lain yang ada, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat bermanfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.